Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 12 ingin membentangkan tentang teknologi inovasi dan Asia Tenggara. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, yaitu Konika, saya sendiri, Sunita, Erin Dalina, Aida Nalia, dan Benisya. Diteruskan dengan pengenalan. Teknologi dan inovasi ini telah membawa banyak manfaat kepada banyak orang, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga bagi semua orang di dunia. Kemunculan teknologi dan inovasi juga berdampak besar pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan berkembangnya zaman, manusia telah berhasil menemukan berbagai teknologi dan inovasi yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Antara teknologi dan inovasi yang terdapat di Asia Tenggara ialah Artificial Intelligence AI atau dalam bahasa Melayunya ialah kecerdasan buatan. AI merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu kerja yang bersifat kompleks dan mampu membantu dalam menjimatkan tenaga serta masa manusia. Secara spesifiknya, AI dapat dibagikan kepada beberapa jenis seperti Artificial Narrow Intelligence (ANI), Artificial General Intelligence (AGI), dan Artificial Super Intelligence (ASI). Secara ringkasnya, ANI merupakan satu sistem AI yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan melaksanakan tugasan yang terhad dengan baik. Bagi AGI pula, ia merupakan teknologi AI yang mempunyai tahap fungsi kognitif manusia dan mampu mengatasi pelbagai domain seperti penanggulan, pemprosesan bahasa, dan sebagainya. Sebaliknya, bagi ASI, ia merupakan sebuah teknologi mengatasi yang mampu mengatasi semua keupayaan manusia seperti membuat keputusan, mengambil keputusan yang rasional, dan sebagainya. AI memangnya banyak digunakan di Asia Tenggara dalam pelbagai bidang, walaupun penggunaannya dikatakan masih berada pada peringkat yang awal. Antara bidang yang menggunakan AI di Asia Tenggara ialah bidang logistik dan hospitality. Sebagai contoh, syarikat kapitalan di Singapura telah memperkenalkan model AI untuk perniagaan pangsapuri yang mengesyorkan kadar dan tempoh penginapan minimum. Bukan itu saja, malah AI juga turut digunakan dalam bidang kesihatan yang merangkumi aspek penjagaan kesihatan. Di Thailand, terdapatnya perkhidmatan teleperubatan oleh Dr. Rasha di mana ia menawarkan platform perundingan yang menggunakan AI untuk membantu doktor membuat diagnosis awal terhadap pesakitnya. Di Malaysia pula, terdapatnya penggunaan algoritma AI dalam beberapa aplikasi kesihatan seperti GetDoc, Door to Door, Dr. Health Matrix, dan sebagainya. Ia adalah untuk memberikan akses orang ramai kepada profesional penjagaan kesihatan. Tambahan pula, AI juga telah digunakan dalam bidang perkhidmatan seperti kewangan. Misalnya, syarikat Cash Shield di Singapura telah menggunakan algoritma AI dalam membantu menguruskan risiko akaun dan pembayaran penipuan. Seterusnya, selain daripada teknologi AI, terdapat juga teknologi yang banyak digunakan di Asia Tenggara seperti reality berperantara atau lebih dikenali sebagai Augmented Reality (AR). Secara terperincinya, AR merupakan sebuah teknologi yang telah diciptakan pada tahun 1968 oleh Evan Sutherland dan Bob Sproul. AR merupakan teknologi yang merupakan gabungan daripada dunia maya dan dunia sebenar. Shah 2019 menyatakan bahawa AR dapat menggunakan pelbagai lingkungan data termasuklah image, model 3D, animasi dan video. Dalam AR, ia melibatkan teknologi seperti Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), yang terdiri daripada beberapa komponen seperti sensor dan kamera, pemprosesan, pemancaran dan pantulan. Bagi teknologi AR, ia telah digunakan oleh beberapa syarikat yang terdapat di Asia Tenggara yang merangkumi pelbagai bidang. Salah satu syarikat yang menggunakan teknologi AR ialah syarikat Zipmatch yang berpangkalan di Filipina. Syarikat ini merupakan syarikat pertama di Asia Tenggara yang menggunakan AR untuk menjalankan lawatan secara maya bagi menunjukkan khazanah kepada pembeli. Sebaliknya, di Indonesia, terdapat syarikat Octagon Studio yang memanfaatkan teknologi AR. Syarikat ini telah menciptakan pendidikan yang menggunakan AR. Bukan itu saja, malah syarikat ini turut mencipta sebuah aplikasi berasaskan AR yang dikenali sebagai Assembler. Secara ringkasnya, aplikasi ini mempunyai template-template yang sesuai seperti manusia, haiwan, dan sebagainya untuk digunakan dalam memulakan pemodelan dengan segera. Di Singapura pula, antara syarikat yang mengaplikasikan AR ialah Visiofly, di mana ia mengintegrasikan animasi dan kesan khas untuk membangunkan aplikasi mudah alih untuk video. Seterusnya adalah teknologi maklumat dan komunikasi.
ataupun lebih dikenali sebagai ICT. Teknologi dan inovasi yang terdapat di Asia Tenggara yang paling ketara adalah penggunaan ICT, di mana kita tahu bahwa kemajuan penggunaan ICT ini sangat memberi impak yang positif dan memberi peningkatan dalam hal ehwal pentadbiran ke arah yang lebih baik dan juga sistematik. Kita tahu bahwa ICT ini bermaksud teknologi yang mengendalikan beberapa sistem, yaitu seperti telekomunikasi, media penyiaran, sistem pengurusan bangunan pintar, dan fungsi kawalan, serta pemantauan yang berasaskan rangkaian. Dan teknologi ini juga bertujuan untuk melaksanakan ataupun memudahkan lagi tugasan di setiap individu dan juga masyarakat. Dan kebanyakan teknologi ini digunakan di beberapa syarikat ataupun lebih ringkasnya bukan beberapa tapi majority syarikat menggunakan teknologi ini. Jadi sememangnya tidak dapat dinafikan lagi bahwa penggunaan ICT ini merupakan aspek yang paling utama di Asia Tenggara untuk melaksanakan tugasan dan juga memberikan banyak kebaikan kepada setiap individu dan juga masyarakat. Teknologi dan inovasi yang terakhir yang terdapat di Asia Tenggara adalah teknologi robotik yang mana penggunaannya semakin meningkat. Baiklah, teknologi robotik ini adalah satu peralatan yang mampu bekerja dengan inteligensi yang hampir sama dengan manusia. Dan teknologi robotik ini juga bertujuan untuk membantu tugas-tugas ataupun lebih memudahkan tugas setiap individu ataupun masyarakat. Antara jenis-jenis ataupun contoh-contoh robotik yang diciptakan adalah robot pelayan, tempat basuhan tangan otomatis, air pancut, dan juga banyak lagi. Dan teknologi robotik ini juga digunakan untuk membantu tugas kerja keras yang dilakukan oleh lelaki. Dan sememangnya teknologi ini banyak digunakan di Asia Tenggara. Bukan itu sahaja, teknologi robotik ini juga adalah peralatan manipulator yang mudah diprogram dan juga mempunyai berbagai fungsi yang dirancang untuk mengalihkan bara. Saya akan membentangkan mengenai sumbangan teknologi ataupun inovasi di Asia Tenggara kepada individu. Menurut Setiasi Sigit 2018, interaksi melalui internet yang meluas mampu berpotensi untuk menimbulkan model perhubungan dalam dunia sosial, termasuklah hubungan individu dalam keluarga. Hal ini demikian kerana perkembangan maklumat dan teknologi berlaku dengan sangat pantas sejak kemunculan telefon pada awal tahun 1990 sehinggalah tahun 2000 untuk membuat panggilan dan mesej teks, sehingga berkembangnya teknologi dengan isyarat 3G yang membolehkan individu berkomunikasi secara langsung dengan panggilan video. Pada masa kini, kewujudan internet juga mampu membolehkan seseorang individu tersebut berhubung antara satu sama lain melalui media sosial, aplikasi untuk berkomunikasi dan sebagainya. Misalnya, aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Telegram merupakan aplikasi yang membolehkan individu itu berhubung. Di samping itu, sumbangan teknologi kepada individu dalam bidang perubatan adalah sistem yang berasaskan kad pintar atau lebih dikenali sebagai smart card. Sistem kad pintar ini dapat digunakan oleh para juru perubatan dalam mengetahui sejarah penyakit seseorang pesakit itu yang datang ke hospital untuk mendapatkan rawatan dengan lanjut. Hal ini demikian kerana kad pintar tersebut mampu untuk membolehkan para juru perubatan dapat mengetahui sejarah penyakit seseorang pesakit itu dengan lebih mendalam. Selain daripada itu, terdapat sistem robotik iaitu terdapat penggunaan robot dalam mengambil alih proses-proses pembedahan yang dijalankan serta penggunaan keputusan pengimejan tiga dimensi komputer bagi memperlihatkan keberadaan ketumbuhan yang ada pada badan seseorang pesakit itu.
Tambahan pula, terdapat sumbangan teknologi ataupun inovasi kepada pusat pendidikan di Asia Tenggara. Teknologi dalam bidang pendidikan terus berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Hal ini demikian kerana internet adalah sumber pembelajaran dan sebagai alat komunikasi yang sangat murah, di mana internet tersebut membolehkan interaksi antara dua orang ataupun lebih. Di samping itu, kebolehan dan ciri-ciri internet itu membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku yang dikenali sebagai e-pembelajaran ataupun e-learning untuk lebih efisien, efektif dan berkesan supaya keputusan yang bagus dapat diperoleh yang dikehendaki sebagai pemenuhan pemenuhan keperluan dalam bidang maklumat yang kita perlukan. Seterusnya, teknologi maklumat dalam bidang pendidikan merupakan media pembelajaran. Penggunaan teknologi maklumat merupakan media pembelajaran boleh melalui penggunaan internet dalam e-pembelajaran dan penggunaan komputer sebagai media interaktif. Hal ini demikian kerana penggunaan media tersebut dijangka boleh merangsang fikiran, perasaan, minat serta kebimbangan pelajar sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran berlaku. Secara umumnya, penggunaan teknologi maklumat sebagai medium pembelajaran dapat dikategorikan kepada tiga kumpulan utama. Penggunaan kumpulan yang pertama adalah menggunakan komputer sebagai medium penyampaian bahan pengajaran yang biasanya dikenali dengan istilah Computer Assisted Instructional CAI ataupun Computer Based Training CBT. Dalam jenis penggunaan ini, bahan kajian yang ingin disampaikan kepada para pelajar akan dikemas kini dalam sesuatu perisian. Selain itu, penggunaan kumpulan kedua pula memanfaatkan teknologi maklumat sebagai medium pengedaran bahan pengajaran melalui rangkaian internet. Bahan pengajaran tersebut juga boleh dikemas kini dalam bentuk laman web ataupun program pembelajaran interaktif CAI maupun CBI. Bahan pengajaran tersebut akan diletakkan di sebuah sistem yang telah disambungkan ke internet. Penggunaan kumpulan ketiga pula menggunakan teknologi maklumat sebagai media komunikasi dengan pakar ataupun penceramah sumber. Jadi, masa komunikasi tersebut berlangsung, para pelajar boleh untuk memberikan soalan mengenai perkara yang tidak difahami ataupun menyatakan pendapat agar boleh dijawab oleh pelajar yang lain maupun guru-guru. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, saya teruskan dengan sumbangan teknologi, inovasi dan Asia Tenggara kepada masyarakat. Seperti yang kita tahu, Myanmar merupakan sebuah negara yang mempunyai salah satu kadar elektrifikasi yang terendah di Asia dan mempunyai rancangan yang tinggi untuk mencapai akses tenaga universal menjelang 2030. Tetapi cabarannya ialah majoriti rakyat Burma tinggal di kawasan luar bandar yang jauh dari grid utama. Keperluan penggunaan tenaga isi rumah yang rendah untuk kehidupan luar bandar bermakna ia boleh memakan kos yang tinggi dan tak praktikal untuk memancarkan grid ke kawasan ini. Kira-kira 1/4 daripada 64,000 kampung Myanmar mempunyai penjana diesel, kuasa mikrohidro atau biogesim biogas grid mini. Hanya kira-kira 6% daripada kampung yang ada mempunyai bekalan elektrik yang mencukupi. Oleh itu, firma kuasa yang disenaraikan di Singapura, Yoma Micropower, mempunyai penyelesaian kepada masalah tenaga ini, iaitu microgrids. Microgrids ialah logik kuasa terdesentralisasi yang menjana elektrik secara tempatan, dan Yoma menjana kuasanya daripada bateri solar yang ditambah dengan penjana diesel sandaran yang menyediakan hanya 4% daripada jumlah kuasa yang diperlukan. Setiap loji dijangka menghasilkan 22.5 tan kurang pelepasan karbon untuk menghasilkan jumlah elektrik yang sama seperti penjana diesel. Rancangannya adalah untuk membina microgrid ini berhampiran menara radio yang telah berkembang di seluruh negara dalam beberapa tahun kebelakangan ini, disebabkan pertumbuhan dalam sektor telekomunikasi Myanmar dan secara langsung membekalkan kuasa daripada microgrid kepada komuniti di sekitar. Dengan cara itu, masyarakat boleh mendapatkan bekalan elektrik tanpa disambungkan ke grid nasional.
Bukan itu sahaja, teknologi dan inovasi yang telah dibuat di beberapa negara di Asia Tenggara ini telah menguntungkan pelbagai pihak, terutamanya kepada negara yang menciptakan teknologi dan inovasi tersebut. The Floating Leaf di Bali, Indonesia adalah salah satu daripada beberapa pusat peranginan percutian di Asia Tenggara, di mana konsep penyaman udara yang digunakan pasti tidak akan menyebabkan pengunjung yang datang berpeluh. Malah, 80% pada resort ini tidak berhawa dingin. Sebaliknya, resort Eko ini cuba menurunkan suhu ambien melalui cara semula jadi dengan menggabungkan dinding hidupan hijau ke dalam bangunan dan membina bilik tamu yang bulat untuk tujuan meningkatkan aliran udara dan mengurangkan kesan permukaan luar yang dipanaskan oleh matahari. Inovasi yang dilakukan oleh negara Indonesia ini telah dinikmati oleh pelancong dari seluruh negara di Asia Tenggara. Kemasukan pelbagai pelancong dari luar negara mampu merancangkan lagi ekonomi negara. Ini jelas menunjukkan bahwa teknologi dan inovasi The Floating Leaf di Bali ini bukan sahaja meningkatkan pendapatan negara, namun ia mampu mengurangkan kesan penipisan ozon melalui penggunaan sumber alam sebagai pendingin hawa. Kesimpulannya, perkembangan ilmu pengetahuan, komputer, television, telepon, dan produk lainnya adalah bukti mengacu pada perubahan dalam menghasilkan alat-alat yang memudahkan. Istilah negara maju tersebut saat ini disebabkan oleh tingginya tingkat keluaran ekonomi, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi mengacu pada perubahan dalam menghasilkan alat-alat yang memudahkan kehidupan manusia. Singkatnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa 1001 manfaat bagi umat manusia. Sekian dan terima kasih.